Jadi kan kadang-kadang tu orang ni datang mengadu. Dia kata, ustazah, isteri saya suka maki hamun ustazah, tolong panggil dia ustazah untuk bagi nasihat. Saya pun kata, maki hamun macam mana cik? Semua segala binatang dia keluarkan pada saya. Saya kata dia panggil kucing ke? Kalau kucing okey lah kan, miau-miau. Lepas tu saya ingat kes ni, dia kata ustazah baca mesej ni, kalau ustazah tak baca, ustazah tak percaya. Saya memang sukalah baca gosip-gosip ni kan, mesej orang ni. Saya pun baca, memang saya terkejut. Saya tengok mesej ni, isteri ni cakap, "Hei setan, kau kat mana?" Macam tu. "Hei babi, kau tak reti nak balik ke?" Maki hamun lah, anjing apa semua keluar. Saya kata, dahsyat sungguh ni kata-kata ni. Bukan panggilan manja lah. Kalau manja pun dia takkan jadi. "Hei babi," dia takkan jadi. Memang perkataan kesat, marah ni. Lepas tu saya ni kan, sebab saya rasa macam terkejut sangat, saya telefon isteri ni. Sebelum saya panggil, saya kata, "Encik, saya telefon je isteri Ustazah telefon. Saya pun, "Assalamualaikum puan." "Ya." "Puan nama sekian-sekian?" "Ya." "Saya maaf, saya nak tanya, suami puan ni ada datang ni mengadu pasal perihal puan ni. Puan, kenapa puan maki hamun macam ni? Puan tahu tak hukumnya haram ni, berdosa besar ni. Suami puan panggil dengan panggilan macam ni." Dia jawab apa? "Ustazah, dah mulut saya mulut neraka, nak macam mana?" Dia jawab macam tu. Saya pun wabillahi taufiq wal hidayah lah. Memang takut nak teruskan kot, saya kena maki hamun. Saya kata, "Okey puan, tak apa. Saya letak, saya tanya suami." Saya kata, "Encik, berapa tahun nikah?" 10 tahun. "Anak berapa orang?" 4 orang. "Encik tahu tak isteri ni macam ni sebelum nikah?" "Saya tahu, memang dah kena maki sebelum nikah." Lepas tu saya kata, "Macam mana encik boleh terima dan bertahan 10 tahun ni?" Dia kata, "Ustazah, isteri saya ni orangnya baik. Hal rumah tangga dia jaga elok. Makan, minum, pakai, bersih, apa semua okey. Mulut je dia bermasalah. Dan saya kenal dia ni, dia memang membesar dengan maki hamun mak ayah dia. Kanak-kanak yang dimaki hamun, ibu ayah suka cakap kasar, ibu ayah suka tinggikan suara, anak akan tinggikan suara. Anak akan cakap kasar, anak akan maki hamun. Ibu ayah sekalian, antara pembulian ataupun penderaan emosi terhadap seorang anak, antaranya kita ni pilih kasih terhadap anak. Anak yang bijak, kita sayang lebih sikit. Anak yang senang bagi duit 1,000 sebulan, kita layan-lain sikit. Bila dia nak balik kampung, beria bungkus itu, bungkus ini. Tapi anak yang bagi 100, kurang sikit kita bungkus. Kadang tak ada bungkus apa-apa, dia balik-balik je lah. Kalau anak yang bagi 1,000 sebulan ni, kita nanti-nantikan balik. Baliklah. Kita seronok. Bila yang bagi 100 tu, tak balik ke? Tak apalah, takdir Allah. Contohlah kan. Ramai mana ibu ayah sangat mencabar nak bahagikan kasih sayang sama rata terhadap anak. Sebab Allah akan uji. Sebab itu Allah kata, kamu akan diuji dengan anak kamu. Kamu mampu tak nak bagi kasih sayang, nak bagi pendidikan yang sama, nak bagi perhatian yang sama pada anak-anak. Sebab Allah jadikan anak ni sangat berbeza. Dari segi kebijaksanaan dia ke, dari segi mulut dia ke, dari segi akhlak dia ke, membuatkan kadang kita cenderung sayang yang baik-baik sahaja. Allahu Akbar. Ada seorang makcik ni kan, saya tanya makcik, ada anak berapa orang? 8 orang ustazah. Dia pun start cerita. Yang pertama ustazah, alhamdulillah ustaz. Yang kedua ustazah engineer. Yang ketiga doktor. Semua okey ni, dia sebut belakang ni. Tiba-tiba dia tak sebut nombor 5, dia langkau nombor 6 terus. Nombor 6 sekian, nombor 7 sama. Alhamdulillah ustazah. Yang nombor 5 aja, jangan sebut ustazah nombor 5. Saya kalau boleh tak nak ingat pun dia. Saya kalau boleh macam tu lah. Saya kata kenapa? Dia banyak sangat menyakitkan hati saya ustazah. Dia banyak buat air mata saya menangis. Dia tu tak habis-habis uji saya daripada kecil sampai sekarang. Cerita dia tak habis ustazah. Saya pun kata, makcik, mungkin 7 orang tu sangat membanggakan makcik. Tapi belum tentu 7 orang ini akan memimpin dan menuntun makcik ke syurga Allah. Sebab makcik diuji dengan 7 orang yang sangat berjaya. Akhirnya makcik sangat bangga, bimbang ada penyakit riak, takabur, ujub, sangat kagum dengan anak-anak yang cemerlang yang berjaya ni. Apa maksud ustazah, dia kata. Saya kata, makcik, anak yang tak jadi ni, dia kata ustazah, yang nombor 5 ni doktor ustazah.
Yang tak jadi ni, tapi cocok diri sendiri. Faham tak isap dadah? Macam mana ustazah kata anak yang isap dadah ni boleh bawa saya ke syurga Allah? Saya kata antara 8 orang anak ni, mana seorang yang banyak menguji sabar makcik? Yang nombor 5 ni lah. Berapa tahun dah makcik sabar dengan dia? Umur dia sekarang dah dekat 20 tahun lebih. Subhanallah, makcik sabar dengan dia 20 tahun. Kalau makcik redha dan makcik pandang ujian Allah ini dari sudut positif, makcik sedang menghimpun 20 tahun pahala sabar. Himpun pahala sabar 20 tahun. Allah tak izinkan. Dan saya kata makcik kena pandang anak ini dengan pandangan kesian. Kasihan dia. Asbab dia, anak yang lain tu Allah beri baik-baik. Asbab dia, akhirnya dia jadi mangsa kebencian makcik. Sampai dia kata, ayah ni tak bagi balik. Benci sangat dengan anak nombor 5 ni. Tak bagi balik, tak nak mengaku anak. Kesian dia, dia mesti sedih, dia mesti pilu. Allah pilih dia, Allah uji dia dengan kelakuan akhlaknya, perangai dia macam tu. Tapi akhirnya dapat manfaat kepada anak yang lain. Dia tanya lagi, apa maksud ustazah? Saya kata, betul tak makcik? Sebab anak seorang ni makcik bangun malam. Betul ustazah. Sebab anak seorang ni makcik merata pergi buat solat hajat. Betul ustazah. Sebab anak seorang ni makcik jumpa ustaz tu, jumpa ustaz ni nak minta air tawar. Betul. Macam-macam ikhtiar. Sebab itulah makcik, asbab itulah makcik sedang berada di track yang betul, track yang mana selalu berdoa, meminta dengan Allah. Bayangkan kalau 8 orang semua menjadi, agak-agak makcik mudah tak nak menangis. Betul lah ustazah. Allah jadikan anak makcik tu jadi sumber tangisan makcik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makcik rasa bersalah, lepas tu dia kata sekian. Tak lama sebab saya jumpa dia selalu cerita pasal anak dia bermasalah. 2 minggu sekali kuliah dekat situ. Tak lama tu dia kata, ustazah saya dah ajak dia balik semula ke rumah. Saya memang kesian sangat tengok dia. Rupanya bila saya bagi dia kasih sayang, saya peluk dia, saya kata saya sayang dia, dia mula berubah. Dia datang ke masjid ustazah, dia bersihkan tandas masjid, tapi dia tetap masih lagi tak boleh tinggal sebab dah ketagih dengan dadah. Tapi dia jaga masjid, dia datang semayang. Maksudnya ada perubahan ke arah kebaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tak tahu kan, sebenarnya Allah tetapkan sesuatu keburukan untuk kita sebab Allah nak berikan kebaikan yang banyak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya yang mencukupkan pahala sabar itu, yang akan mencukupkan pahala sabar itu bighairi hisab, tanpa batasan. Satu-satunya pahala yang dikatakan oleh para ulama tak dapat dicatat oleh para malaikat, betapa banyaknya pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Subhanallah. Sebab apa Allah kata bighairi hisab? Hisab ni apa dia? Kalau kita sebut hisab, ilmu matematik, ilmu kira-kira. Jadi pahala sabar ini pahala bighairi hisab, tak boleh dihisab, tak boleh dikira, tak boleh dicatat oleh para malaikat. Yang akan beri pahala, yang akan beri ganjaran, yang akan buat perkiraan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan ada satu firman Allah dalam Al-Quran, Allah sebut, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Bima sabartum, sebab sabar kamu dulu. Salam ini kalau kita baca ayat yang sebelumnya, maka apabila masuk orang-orang yang sabar ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga, berdiri ni untuk menyambut masuk orang yang sabar. Lalu Allah dan para malaikat akan mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera, ahlan wa sahlan, selamat datang masuk syurga Allah. Ini hasil daripada sabar kamu di dunia dahulu. Masya Allah, Allahu Akbar. Para jemaah muslimin muslimat sekalian, jika kita lihat pada sebatang pokok, ada akar, ada batang, kemudian ada daun, kemudian mungkin ada bunga, ada buah dan sebagainya. Yang kita nampak indahnya pada pokok itu bila ada buah, buah itu manis. Tapi kita akan ambil lalu kita makan, buah itu tidak kekal. Yang kita nampak ada daun, tapi daun akhirnya akan gugur, betul ke tidak? Akan gugur. Ranting akan patah, tetapi yang satunya kekal, tetap membuatkan pokok itu berdiri teguh adalah akar.
Sebab itu dalam hidup kita, ujian adalah akar yang membuatkan kita kekal bertahan hidup bertuhan. Kita kekal bertahan hari ini hidup bertuhan, rasa kewujudan Allah, rasa nak mengadu pada Allah, semua itu datang daripada ujian demi ujian. Tetapi nikmat Allah di mana? Pada daun, pada buah itu tadi. Nikmat memang tak akan membuatkan kita makin kuat. Sebab apa? Nikmat lebih membuatkan manusia ini leka, manusia ini alpa, manusia semakin jauh ingat daripada Allah. Tapi ujian demi ujian itulah akar yang membuatkan kita masih hidup bertuhan, masih bertahan hingga hari ini. Yang kita duduk sekarang, tempat yang kita duduk sekarang, apapun jawatan, apapun kedudukan kita, ini adalah ujian demi ujian daripada kita kecil, remaja, sampailah kita dewasa, sampailah kita tua. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi punca utama, kadang orang datang mengadu, Ustazah, saya tertekan isi, saya tertekan suami, saya tertekan anak. Saya kata, encik, yang isteri maki hamun tadi tu tak habis lagi cerita ya. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Suami ni kata pada saya, Ustazah, macam mana ni Ustazah, isteri saya ni saya macam mana nak ubah isteri saya yang suka maki hamun. Saya sayang dia, saya tak fikir saya nak ceraikan dia. Tapi lama-lama saya tak tahan juga, hari-hari makan maki ni, bukan kenyang dia kata. Lepas tu saya tanya dia, encik minta maaf saya nak tanya pasal semayang, encik semayang ke tak? Dia pun kata, dia macam lain berubah muka. Kenapa Ustazah tanya saya pula? Saya mengadu masalah isteri saya. Ustazah panggillah isteri saya bagi nasihat sikit. Saya tanya dia balik, encik, ini masalah saya ke masalah encik? Gagang tu kan? Nampak tak saya gagang? Sebenarnya kalau ada muslimin saya jadi tegas sikit lah. Gitu. Saya sebenarnya nak bagi faham. Dia datang, dia bukan mengadukan isteri ataupun anak. Dia sedang mengadukan perihal diri dia. Ujian yang datang melalui suami ke isteri ke anak, bukan tugas kita nak ubah isteri ataupun anak, nak ubah suami. Tugas kita adalah untuk ubah diri kita. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh beri hidayah, kamu tak boleh ubah orang yang kamu cinta. Kita bagi kasih sayang, kita layan dia baik-baik, kita puji dia dengan harap dia berubah. Allah tak izinkan, takkan berubah. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh beri hidayah, kamu tak boleh ubah orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang akan mengubah siapa yang dia mahu, beri hidayah kepada siapa yang dia mahu. Saya tanya, minta maaf encik, saya tahu encik datang mengadu perihal isteri, tapi saya kena tanya encik juga. Sebab apa yang berlaku sekeliling kita mesti asbab diri kita sendiri, mesti ada kaitan dengan diri sendiri. Kita sebelum muhasabah orang lain, kena muhasabah diri sendiri dulu. Lepas tu dia jawablah, Ustazah, saya mengaku memang saya semayang tapi tak cukup. Lagi kalau tengah ada masalah, semayang tak khusyuk, buat apa semayang? Betul tak Ustazah? Dia tanya gitu. Saya kata semayang ni khusyuk tak khusyuk, tetap semayang. Ikhlas tak ikhlas, tetap semayang. Semayanglah sampai ikhlas, semayanglah sampai khusyuk. Kalaulah tak khusyuk lalu tak semayang, maka takkan khusyuk selama-lamanya. Kalau tunggu ikhlas baru semayang, nescaya takkan semayang selama-lamanya. Sama juga orang perempuan, dia kata, Ustazah, saya nak tutup aurat dengan sempurna, saya nak tunggu hati saya ikhlas betul-betul. Kalau puan cakap macam tu, selamanya puan akan tangguhkan. Takut mati dulu tak sempat ikhlas. Habis tu Ustazah, paksa, cuba ubah, pakailah, insya-Allah ikhlas tu datang kemudian. Sebab apa? Antara punca utama resah gelisah hati kita hari ini, tak tenang, mudah stres, sebab kita masih ada masalah hubungan dengan Allah. Cuba cek, mungkin ada perintah Allah yang belum kita tunaikan.